Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Zaki, memegang kad metrik bernombor 34DDT21F1002. Dan sekarang ini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai salah satu filem yang amat terkenal daripada dulu sampailah sekarang, iaitu filem Bukit Kepong. Jadi secara sinopsisnya, filem Bukit Kepong ini berkisah tentang kejadian sebenar pemberontakan komunis yang berlaku pada 23 Februari 1950 di Balai Polis Bukit Kepong, Muar, Johor. Secara ringkasnya, Bukit Kepong merupakan kawasan terpencil dan tidak mempunyai jaringan perhubungan dan sistem komunikasi yang baik. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan Bukit Kepong mudah diancam oleh pihak komunis. Dipendekkan cerita, pada malam hari kejadian, pihak komunis seramai kira-kira 180 orang telah mengepung Balai Polis Bukit Kepong. Dalam insiden tembak-menembak tersebut, seorang demi seorang anggota polis telah terkorban, termasuklah beberapa ahli keluarga mereka. Pihak polis juga dikeras supaya menyerah diri, tetapi mereka enggan melakukan demikian. Pada akhir filem, setelah ramai anggota polis gugur di medan perjuangan, pihak komunis pun menyusup masuk ke kawasan balai polis dan membakar tempat tersebut. Watak utama filem ini, Sarjan Jamil Muhammad Shah, turut terkorban dalam balai polis yang terbakar itu, manakala beberapa ahli keluarga anggota polis yang lain sempat melarikan diri. Filem Bukit Kepong merupakan arahan Allahyarham Tan Sri Jim Shamsuddin pada tahun 1981 yang telah menelan kos kira-kira RM1.3 juta dan meraih kutipan sebanyak 1.7 juta. Penggambaran filem ini dijalankan di tepi Sungai Lenggar, tidak jauh dari Bukit Kepong di daerah Muar Johor. Ramai yang telah terlibat dalam pembikinan filem ini termasuklah anggota polis Diraja Malaysia PDRM sendiri yang melakukan watak sebagai anggota polis Persekutuan Tanah Melayu di Bukit Kepong, tentera komunis dan penduduk kampung. Antara barisan pelakon yang terlibat termasuklah Jim Shamsuddin sebagai Sarjan 3493, Jamil bin Muhammad Shah, Hussein Abu Hassan sebagai AMM 10533, Osman Yusof, Yusuf Aslam sebagai MM 8600, Jafar bin Hassan, Suhaina Yahya sebagai Fatimah Manan dan ramai lagi. Filem Bukit Kepong telah melakar pelbagai anugerah dan pencalonan, termasuklah dalam Festival Filem Malaysia ketika pada tahun 1982, antaranya anugerah filem terbaik, pengarah terbaik, pelakon lelaki terbaik dan anugerah khas juri, yang kesemuanya diungguli oleh Allahyarham Tan Sri Jim Shamsuddin sendiri. Anugerah lain yang dimenangi dalam filem ini termasuklah juru kemara terbaik S. Mohan, penataan seni terbaik Yusuf Arifin, penataan bunyi terbaik Peter Lim dan Zulkifli Saleh. Nama saya Amir Shraq bin Azrawazi, nombor metrik 34DDT21F1008. Saya akan mengulas sedikit tentang binaan plot filem Bukit Kepong. Pada pandangan saya, suku pertama filem dimulai dengan baik, iaitu babak-babak yang dipaparkan adalah berkaitan kekejaman pihak komunis. Antaranya ialah mereka cuba menceroboh kawasan kampung, memecah masuk ke dalam rumah penduduk dan membakarnya, merompak harta benda, memusnahkan kenderaan orang awam dan menembak mati tentera komunis yang membelot kepada pihak kerajaan. Di samping itu, plot permulaan ini juga memaparkan usaha pihak tentera Malaya dan penduduk kampung yang cuba memberkas pihak komunis. Misalnya, penduduk kampung cuba menghalang kemasukan tali barut komunis. Tentera Malaya pula menyerbu kawasan persembunyian komunis di dalam hutan. Dan dengan melakukan serang hendap lalu menyebabkan ramai anggota komunis mati dan cedera. Beralih pada suku kedua filem, pihak komunis mula merancang untuk menyerang Bukit Kepong dengan mensasarkan balai polis sebagai target utama. Mereka mewakilkan tali barut iaitu Tak Sai dan rakannya. Keesokan malamnya, Tak Sai dan rakannya pergi ke balai polis untuk melaporkan berkenaan anak rakannya itu yang telah jatuh perigi.
Tak sai memujuk Sarjan Jamil untuk keluar melihat keadaan anak rakannya, tetapi perkara itu hanyalah umpan untuk membunuh Sarjan Jamil di luar balai. Angkatan tentera komunis yang lainnya telah mengambil posisi masing-masing. Klimaks filem ini terjadi apabila tentera komunis mula melancarkan serangan terhadap balai polis tersebut. Dan aksi itu berlanjutan sehingga memasuki suku ketiga filem. Saya akui bahawa bermula dari babak tersebut, namun elemen tembak menembak diselang-selikan dengan babak kematian anggota polis dan beberapa babak pendek yang lain. Dan di akhir filem, komunis berjaya memasuki kawasan balai polis dan balai polis pun dibakar oleh pihak komunis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Badrul Amin bin Wan Muhammad Azri. Nama matrik saya 34DDT 21F1022. Saya akan menjelaskan saya akan meneruskan filem Bukit Kepong. Saya berpendapat bahawa filem Bukit Kepong mengetengahkan isu pemberontakan komunis dengan sangat jelas. Dalam filem tersebut terdapat kenyataan bahawa pihak kerajaan mengabaikan kawasan Bukit Kepong akibat tiada kepentingan ekonomi di situ. Justru mengakibatkan kawasan tersebut mudah diserang oleh komunis. Contohnya ketika babak di mana para penduduk kampung yang sedang menaiki bas ditahan oleh pihak komunis. Babak tersebut amatlah menegangkan dan saya beranggapan bahawa penduduk kampung itu mungkin dibunuh oleh pihak komunis. Tapi mujurlah hanya harta benda mereka sahaja yang dirampas serta kenderaan yang dibakar. Daripada isu ini, saya melihat bahawa peranan kerajaan amatlah penting dalam mengambil berat akan keselamatan negara supaya tidak dicerobohi sewenang-wenangnya oleh pihak luar. Yakni dalam filem tersebut adalah pihak komunis terhadap kawasan Bukit Kepong. Selain itu, saya juga kagum dengan usaha dan semangat juang Osman dan Muhammad Tab yang cuba keluar dari kawasan balai polis untuk meminta bantuan ke Lengah menggunakan bot marine. Namun berduka cita atas dengan kematian tragis Muhammad Tab yang ditusuk bayonet oleh tentera komunis. Bukan itu saja, saya turut takjub melihat kaum wanita dalam filem ini yang mampu menggunakan senapang dan dengan itu mereka dapat membantu pihak polis serba sedikit dalam pertempuran tersebut. Pada pendapat saya, filem Bukit Kepong sesuai untuk tontonan rakyat Malaysia kerana filem ini membawa mesej yang sangat mendalam berkaitan semangat patriotisme, iaitu semangat cinta akan negara. Sebagai bukti, semasa anggota polis diminta untuk menyerah diri kepada pihak komunis, mereka berkeras untuk tidak menyerahkan diri dan terus mempertahankan balai polis Bukit Kepong. Selain itu, saya juga sedar bahawa betapa pentingnya nilai kesetiaan kepada negara. Sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki nilai kesetiaan dalam diri masing-masing kepada negara, maka akan terjadilah kewujudan tali barut seperti dalam filem Bukit Kepong ini. Terdapat satu watak bernama Tok Sai, iaitu seorang lelaki yang berbangsa Cina yang merupakan penduduk kampung Bukit Kepong. Namun Tok Sai juga bekerjasama dengan anggota komunis dan dia telah cuba memperdaya Sarjan Jamil untuk keluar dari balai polis dan melihat keadaan anak rakannya yang dilaporkan telah jatuh dalam perigi. Dia juga bertindak kasar terhadap penduduk kampung ketika menceroboh masuk ke dalam rumah mereka setelah menyaksikan babak di mana seorang demi seorang anggota polis meninggal dunia. Saya berasa sebab dan dalam masa yang sama mengingatkan saya supaya untuk bersyukur dengan keamanan negara pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faham bin Amin. Nombor matrik 34DT21F11006. Saya akan membahas mengenai nilai-nilai murni yang terdapat dalam filem Bukit Kepong. Nilai murni yang pertama ialah berkaitan dengan keberanian. Sebagai contoh, Osman Yusof berani menghadapi ancaman pengganas komunis walaupun pihak polis
bilangan pihak polis sangatlah terhad. Dan yang seterusnya ialah berkaitan dengan kasih sayang, di mana Osman Yusof menunjukkan kasih sayang terhadap isterinya yang mengalami penyakit mental dengan sentiasa menziarahinya semasa di hospital. Dan yang seterusnya ialah berkaitan dengan semangat kerjasama. Misalnya ialah orang-orang kampung dan pihak polis bekerjasama mengadakan kawalan untuk menjaga kampung daripada ancaman komunis. Dan yang keempat ialah berkaitan dengan kesabaran. Sebagai contoh, Osman sabar menghadapi dugaan sehingga kakinya terpaksa dipotong akibat kecederaan. Dan yang seterusnya ialah berkaitan dengan bertanggungjawab. Sebagai contoh, Osman merupakan suami yang bertanggungjawab kerana mengambil berat akan isterinya yang tidak pulang-pulang akibat bas yang dinaiki oleh Limah setelah diserang oleh pihak pengganas semasa pulang dari Muar. Dan yang seterusnya saya akan membahas mengenai pengajaran yang kita dapat perolehi daripada filem Bukit Kepong. Dan pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah berani mempertahankan tanah air daripada sebarang ancaman. Sebagai contoh, Osman Yusof dan anggota-anggota polis Bukit Kepong berani mempertahankan tanah air daripada ancaman pengganas walaupun nyawa mereka dalam bahaya. Dan yang seterusnya ialah kita perlulah mengamalkan sikap kerjasama demi kesejahteraan, di mana orang kampung dan pihak polis Bukit Kepong menjalankan kerjasama untuk mengawal kampung daripada ancaman komunis. Selain itu, kita hendaklah sentiasa bersabar dan dalam menempuhi kehidupan yang mencabar. Misalnya, Osman Yusof sentiasa sabar dalam menempuhi dugaan demi dugaan seperti isterinya yang mengalami masalah mental. Dan yang terakhir ialah kita mestilah bertanggungjawab melaksanakan tugas yang diamanahkan. Seperti Osman akur dengan arahan supaya berpindah ke Bukit Kepong yang diancam oleh komunis. So, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. No, it's not enough.